Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada terutamanya semua anak murid SKPI. Okey, apa khabar semua? Semoga kamu semua berada dalam keadaan yang sejahtera dan sihat selalu di samping keluarga yang tercinta. So, kali ini kita nak tengok PDPR kali ini kita nak tengok tajuk dalam pendidikan muzik iaitu berkaitan dengan perkusi. Okey. So, nama cikgu kenalkan Amirul Anwar bin Abdul Aziz, guru muzik untuk SK Pulau Indah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada penerangan yang pertama. Baik, apakah yang dimaksudkan untuk bahagian pengenalan ni kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan alat perkusi. Tu dia Encik Purnama. Macam mana Encik Purnama ni boleh ada dalam slide cikgu ni? Dia pun pelik, dia pun tanya, apa itu perkusi? Baik, kita tengok apa yang ditanyakan oleh Encik Purnama tersebut. Encik Purnama Baik, dalam bahasa Melayu kita sebutkan dia sebagai alat perkusi. Baik, dalam bahasa Inggeris kita sebutkan dia sebagai percussion. Okey, dalam English kita sebutkan sebagai percussion. Dalam bahasa Melayu kita sebut alat perkusi. Baik, dalam bahasa Inggeris juga kadang-kadang kita panggil dalam terms music kita panggil sebagai toys percussion. Okey. So kalau kamu gunakan ketiga-tiga terms ni tak ada masalah. Okey, alat perkusi boleh, percussion boleh, toys percussion boleh. Baik, apa yang dimaksudkan alat perkusi ni cikgu? Ni cikgu nak terangkan. So kita tengok maksud alat perkusi ni adalah alat muzik yang dibunyikan dengan cara memukul atau menggeser dengan alat atau kayu pemukul yang khusus. Tengok keyword dia. Alat muzik dibunyikan dengan cara memukul atau menggeser dengan menggunakan alat ataupun kayu pemukul yang khusus. Maksudnya alat perkusi ni adalah satu alat muzik yang apabila kita pukul dengan kayu ataupun kita geserkan dengan alat yang tertentu, baru dia boleh menghasilkan bunyi. Okey. So, kita pergi penerangan seterusnya. Baik, alat perkusi ini terdiri daripada dua, iaitu alat perkusi berpitch dan juga alat perkusi tidak berpitch. Apa yang dimaksudkan dengan alat perkusi berpitch? Apa yang dimaksudkan dengan alat muzik yang tidak berpitch? Baik, kita tengok penerangan yang seterusnya. Okey, alat perkusi berpitch ni dia bermaksud boleh memainkan melodi sesebuah lagu, mempunyai banyak tone dan juga bernada. Contohnya melodi ni macam cikgu terangkanlah. Cikgu terangkan dalam kelas lalu. Kalau nyanyian contoh lagu Anak Itik Tok Wee. Anak Itik Tok Wee mandi dalam kolam, itu adalah lagu. Okey, itu adalah melodi dia. Tapi macam mana kita nak mainkan alat perkusi ni supaya dia mengikut macam cara cikgu nyanyi tersebut. So kita tengok alat muzik yang pertama, contohnya alat muzik perkusi berpitch ni, nama dia adalah marimba. InsyaAllah nanti cikgu cuba sediakan dekat sekolah nanti, marimba. Okey, kalau kamu tengok dia perbuat daripada kayu dan juga dia ada pemukul. Marimba ni besar Okey, dia perbuat daripada kayu dan juga dia mempunyai kayu pemukul yang dipanggil sebagai mallet. So, alat perkusi berpitch ni, marimba ni, kalau kita mainkan, dia boleh memainkan lagu tersebut. Kalau cikgu nyanyi tadi, Anak Itik Tok Wee mandi dalam kolam. Kalau cikgu ambil kayu mallet ni, cikgu akan mainkan dekat marimba ni, dia akan bunyi ting 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 ting. Contohnya macam tu lah. Okay? Contohnya maksudnya alat muzik marimba ni dia boleh memainkan melodi lagu dan juga kadang-kadang yang kelas dia boleh memainkan harmoni lagu tersebut. Baik, kita tengok contoh alat perkusi berpitch yang seterusnya. Glockenspiel. Apa yang membezakan glockenspiel dan juga marimba ni adalah glockenspiel ni diperbuat daripada besi, kepingan besi-besi. Marimba ni kayu Okey. So yang seterusnya xylophone. Xylophone pun dia gabungkan antara besi dan juga dia ada gunakan kayu juga. Okey. Baik, kalau kamu tengok apakah persamaan ketiga-tiga alat muzik alat perkusi ni? Okey. Baik, kalau kamu tengok persamaan dia adalah yang pertama sekali dia ada pengetuk. Okey. Marimba ada pengetuk, glockenspiel pun ada, xylophone pun ada. Dan juga ketiga-tiga alat perkusi ini dia mempunyai not-not yang tertentu. Bukan sahaja keyboard yang ada not-not yang tertentu, malah marimba, glockenspiel, xylophone pun mempunyai not-not yang tertentu. Dan juga dia juga bernada. Mungkin marimba ni dalam nada C major, glockenspiel ni mungkin dalam nada F major, mungkin xylophone ni dalam nada G major. Okey, maksudnya bila kita mainkan lagu tersebut, not-notnya tetap ada sebab dia bernada. Okey.
Dan seterusnya, alat muzik yang seterusnya ni jarang kita nampak kalau insyaAllah lah kalau ada rezeki cikgu cuba sediakan jugalah alat muzik ni. Okey, kalau kamu tengok alat muzik ni dia terbuat daripada besi, bukan besi, tembaga Kita panggil alat muzik ni adalah sebagai gamelan, okey. Bonang-bonang ni apabila disusun dia mempunyai bunyi dan juga not yang tertentu. Apabila kita mainkan dia boleh menghasilkan sesebuah melodi, sesebuah lagu, okey. Baik, itu untuk penerangan berkenaan dengan alat perkusi berpitch. Baik, kita tengok kepada alat perkusi tidak berpitch pula. Apa yang dimaksudkannya? Baik, alat perkusi tidak berpitch ni maksudnya boleh menghasilkan satu tone sahaja. Dia tidak berpitch dan juga dia tidak bernada. Maksudnya di sini adalah dia menghasilkan satu tone. Dia tidak mempunyai bunyi pitch tinggi dan juga dia tak ada bunyi pitch rendah. Dan juga dia tak ada nada. Dia bukan dalam C major, dia bukan dalam G major, dia bukan dalam F major, dia bukan dalam A minor sekalipun. Okey. So, apakah fungsi alat perkusi tidak berpitch ni? Fungsinya adalah untuk memainkan rentak ataupun irama lagu tersebut. Okey, contohnya lagu Anak Itik Tok Wee. Anak Itik Tok Wee mandi dalam kolam. Yang cikgu nyanyikan ini adalah melodi. Macam mana nak memainkan rentak lagu tersebut? Cikgu akan tunjukkan dengan cara tepuk. Dia akan jadi macam ni. So, kalau cikgu gabungkan dengan irama, rentak dan juga melodi yang cikgu nyanyi, dia akan jadi macam ni. Anak itik Tok Wee mandi dalam kolam. Sakit apa Tok Wee? Sakit sendi tulang. Nampak? Okey, itu adalah perbezaan antara irama dan juga melodi. So, alat perkusi tidak berpitch ni, dia fungsinya adalah untuk memainkan rentak dan juga lagu tersebut. Baik, contoh alat muzik perkusi tidak berpitch ni adalah tambourine. Kita ada drum samping, dalam bahasa Inggerisnya snare drum. Kita ada kayu TikTok dan juga kita kompang. Kompang pun dikenali sebagai alat perkusi tidak berpitch. Okey, baik, kita tengok kepada yang seterusnya pula. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya pula adalah macam mana cara nak memainkan alat perkusi ni. Okey, kita tengok macam mana cara nak memainkan alat perkusi ni. Baik, kita akan tengok macam mana cara nak memainkan alat perkusi ni. Ada pelbagai-bagai alat perkusi yang kita boleh cuba dan juga kita boleh praktikkan. Tapi malangnya di sekolah masih lagi belum ada lagi beberapa. Contohnya macam marimba ni. InsyaAllah cikgu cuba usahakan dapatkan juga satu set marimba ni supaya kamu dapat merasa macam mana nak main marimba ni. Okey. Snare drum contohnya, kompang. Okey, ini namanya gendang jidur. Gendang jidur. Kayu TikTok. Baik, sekarang ni kita fokus kepada cara-cara nak memainkan alat perkusi. Okey, so kita pergi kepada penerangan yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita akan tengok kita akan berbincang berkenaan dengan kayu TikTok. Baik, kita tengok penerangan yang pertama. Diperbuat daripada kayu. Nama pun kayu TikTok kan. Mana ada besi TikTok. Semestinya diperbuat daripada kayu lah. Okey, cikgu gurau ya. Baik, yang kedua, ia mempunyai pemegang dan juga sebatang pengetuk. TikTok ni menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. Maksud bunyi yang tidak lanjut ni adalah bunyi yang pendek. Kalau bunyi yang lanjut maksudnya bunyi yang panjang. Contohnya kalau kamu tengok note, kalau note semi brief nilainya adalah 4 detik. So la. Kalau crochet nilainya adalah 1 detik. So la sekali saja. So TikTok ni dia menghasilkan bunyi yang tidak lanjut iaitu bunyi yang pendek lah. Okey, contohnya la ataupun kalau kita ketuk kayu TikTok bunyinya tik tok, tik tok, tik tok. Okey, bunyinya tidak lanjut. So kalau kamu tengok nanti bahagian kiri TikTok ni dia akan menghasilkan bunyi tik dan juga bahagian kanan dia akan menghasilkan bunyi tok. So ini adalah bentuk kayu TikTok. Ada pengetuk, ada pemegang dan juga ada bahagian tik di bahagian kiri dan tok di bahagian kanan. So cikgu akan demonstrasikan macam mana cara nak mainkan kayu TikTok. So kita tengok video yang cikgu telah demonstrasikan. Okey, kita tengok kayu TikTok. Okey, kalau kamu tengok pada video ini, cikgu akan tunjuk macam mana cara nak pegang. Okey, ini adalah cara nak pegang dia. Okey, kalau kamu tengok sini, ini bahagian kiri dan juga ini adalah bahagian kanan. So ini adalah kayu pengetuk dia. Okey, kayu pengetuk dia. So kita ketukkan bahagian kiri. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kita cuba ketuk bahagian kiri dan juga kita cuba ketuk bahagian kanan ni. So bahagian kiri akan menghasilkan bunyi tik dan bahagian kanan boleh menghasilkan bunyi tok. Cikgu ada terima soalan. Cikgu, boleh tak kita terbalikkan
Saya nak ketuk belah kanan dahulu, lepas tu baru saya ketuk belah kiri. Tok, tik, tok, tik. Boleh tak cikgu? Boleh tu memang boleh. Tetapi nama pun kayu TikTok. Kalau kamu ketuk terbalik, dia tak panggil kayu TikTok lah. Dia akan panggil kayu tok, tik. So, kita cuba ikut asas. Kalau asas dia kata TikTok, kita ikut saja TikTok. Okay? So, kita tengok. Cikgu akan demonstrasikan macam mana cara-cara nak mainkan kayu TikTok. Kamu tengok dalam video ni. 3, 4. Itu cara dia macam mana kita nak ketuk kayu TikTok ni. Tik, tok, tik, tok. Apa-apa pun kelas, ingat. Yang pertama sekali bila kamu main kat alat perkusi ataupun apa-apa alat muzik, kena ingat ikut tempo lagu. Pasang metronom, ikut tempo lagu. Okey? Okey, so faham berkenaan dengan kayu TikTok. So kita pergi kepada penerangan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan loceng. Baik, yang dimaksudkan dengan loceng ni adalah memasukkan 4 jari ke dalam gelung loceng dengan genggam bahagian yang tidak berloceng. Macam mana tu? Tak apa, kita dengar dulu penerangan ni. Genggam pemegang loceng dengan tangan kiri ataupun tangan kanan. Sama ada kamu kidal, kamu boleh pegang dengan tangan kiri, ataupun kamu nak pegang dengan tangan kanan pun tak ada masalah. Okey. Kemudian ketuk pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan yang menggenggam loceng. So ini adalah kedudukan gambar dia. Okey, kamu boleh tengok gambar dia, tengok tangan kiri dan juga tangan kanan. So cikgu akan terangkan juga cikgu akan demonstrasikan juga melalui video. So kita akan tengok sama-sama. Okey, dalam video ni cikgu akan tunjuk macam mana bentuk loceng. Baik, kalau kamu tengok bentuk loceng, dia seakan-akan bentuk serupa macam tamborin. Dia ada pemegang dan juga dia ada besi-besi yang menghasilkan bunyi. Yang membezakan dia adalah loceng ni terdiri daripada loceng-loceng kecil yang ada pada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan di bahagian badan dia. So kita akan pegang pada bahagian ini. Okey, cikgu tunjukkan. Okey. So pada bahagian tu cikgu akan genggam dan cikgu akan pegang macam tu. Okey. So kamu tengok apa yang cikgu buat pada tangan kanan cikgu. Cikgu genggam dan kamu tengok pada tangan kiri cikgu Okey, tangan kiri cikgu akan genggamkan dan juga kamu tengok apa yang berlaku seterusnya. Ya, kita akan tangan kanan pegang. Contoh kalau tangan kanan pegang, tangan kiri akan ketuk pada pergelangan tangan kanan. Ramai orang salah anggap. Orang kata tamborin ni boleh tak cikgu kita loceng ni boleh tak kita main macam tamborin? Boleh, tetapi ikut keadaan ataupun situasi lagu tersebut. Okey, tapi cara yang proper ataupun cara yang sebetul asasnya, kita kena main loceng seperti ini yang ditunjukkan pada video tersebut. Okey, sekali lagi macam tu. Cara macam mana yang sebetulnya kita nak bermain loceng. Okey? Baik. Kita tengok yang seterusnya pula. Apa yang kita nak bincangkan? Iaitu castanet. Okey, kita tengok castanet. Baik, castanet. Eja bagi betul dan sebut pun bagi betul. Bukan castanet, castanet. Ada yang silap eja. Ada yang cikgu jumpa eja castanet kepada. Tapi tak apalah, cikgu maafkan. Tapi cuba eja dan juga tulis dan juga sebut dengan cara yang betul. Castanet. Okey? Baik, dia terbuat daripada kayu atau plastik. Di sekolah kita pun ada juga castanet daripada kayu dan juga plastik. Mempunyai 2 bahagian yang diikat dengan tali ataupun getah. Kalau zaman cikgu sekolah dulu masih lagi menggunakan tali. Sekarang ni cikgu tengok kebanyakan kedai muzik dah menggunakan getah supaya lagi selesa bila kamu nak main tu. Okey, gelung tali atau getah castanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan castanet terletak di atas tapak kanan ataupun tangan kiri ataupun tangan kanan. Baik, cuba kita tengok. Okey, kita tengok ni Dia kata ketuk castanet dengan hujung jari tangan kanan ataupun tangan kiri. Kamu boleh ketuk dengan 1 jari, 2 jari, 3 jari ataupun kamu nak ketuk dengan permukaan tangan kamu pun tak ada masalah. So ini adalah bentuk castanet. Okey, ni adalah bahagian atas dan juga ini adalah bahagian bawah. Yang membezakan bahagian atas dan juga bahagian bawah adalah bahagian bawah ni dia mempunyai biji. Okey, so dia akan berada pada bahagian bawah. Kalau kamu tengok bentuk castanet ni, dia lebih kurang macam bentuk kerang pun ada kan, kalau kamu tengok kan. Okey, ini adalah getah pemegang dia. So kita tengok macam mana cikgu nak demonstrasikan macam mana cara permainan castanet yang betul.
Kita tengok video ni sama-sama. So kamu boleh tengok ini adalah bahagian atas dan juga ini yang ada biji ni pada bahagian bawah. So ada getah pemegang dia warna merah ni, kita akan masukkan pada jari tengah. Macam cikgu gunakan tangan kiri, so cikgu masukkan pada jari tengah. Okey. So kedudukan dia pastikan macam ini Jangan kamu pegang menegak macam ni, jangan sengit macam ni, salah. Okey, pastikan pegang macam ni mendatar. Okey, pastikan kastanet tu berada dekat sini. So macam mana cara nak mainkan? Baik, kita tengok video ni. Okey. Ya, macam itu saja cara nak main kastanet. Okey, mudah kan? So cikgu pesan sekali lagi, bila nak main alat perkusi, ingat tempo kena betul. Ikut tempo. Jangan main terlalu laju, jangan main terlalu perlahan, jangan main terlalu lambat. Pastikan kamu main ikut tempo. Okey, seterusnya kita nak tengok penerangan tentang alat muzik apa, alat perkusi yang seterusnya, iaitu kerincing ataupun triangle. Kadang-kadang cikgu suka sebut kerincing, kadang-kadang cikgu suka sebut triangle. Jadi bila cikgu sebut triangle tu, kamu kena faham dah, oh kerincing. Okey. So diperbuat daripada besi dan juga berbentuk segitiga. Yalah, nama pun triangle, takkan berbentuk bulat pula kan. Okey, diperbuat daripada besi lah. Okey. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Baik, kita tengok nanti kamu akan dapat tengok, lihat triangle tu, dia ada macam ada satu tali untuk kita pegang. Okey. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. Dia mempunyai pengetuk. Apabila dia ketuk, ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Tadi kita tengok kan pada kayu TikTok, dia kata kayu TikTok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut, maksudnya bunyinya pendek. Tetapi kerincing ataupun triangle ni, dia menghasilkan bunyi yang lanjut dan juga nyaring, maksudnya bunyi yang panjang dan juga bunyi nyaring. Macam mana bunyi nyaring, cikgu? Ya, kita akan tengok pada video, cikgu akan demonstrasikan macam mana nak mainkan triangle. Okey, ini adalah bentuk triangle. Okey, dia ada pengetuk, pemegang dia. Ni cikgu katakan dia pemegang dia tu, supaya bila kamu pegang triangle tu akan dalam kedudukan tergantung. Okey. So pengetuk dia ada bahagian color kuning ni. Jangan kamu pegang pada bahagian besi ni jangan terbalik. Pastikan kamu pegang pada bahagian kuning ni daripada plastik ni. Bila kamu ketuk, besi bertemu dengan besi, dia akan mengeluarkan bunyi yang nyaring. So kita tengok video demonstrasi macam mana nak mainkan triangle. Okey, kalau kamu tengok video ni, okey. Ini yang cikgu masukkan dengan tali tu. Okey, kamu boleh sangkutkan jari kamu, masukkan ke dalam masukkan ke dalam gelungan tali tersebut. Dan juga dia ada pemegang. Okey, ingatlah, pastikan bahagian sini adalah bahagian besi dan ini adalah bahagian plastik. Kamu kena pegang pada bahagian plastik, jangan pegang pada bahagian besi Okey. So cikgu akan demonstrasikan macam mana cara nak masukkan tangan dalam gelungan tersebut. Okey, kita ambil kayu tu dan juga kita cuba pukul. Okey. Okey, kamu tengok video ni. Okey, kalau kamu tengok, bila kita gantungkan, dia dalam keadaan yang tergantung triangle ni. So tangan kanan cikgu akan pukul triangle ni dan dia akan menghasilkan bunyi yang nyaring. Macam mana bunyi yang nyaring? Baik, boleh tengok video ni. Okey. Nampak bunyi nyaring tu? Dia menghasilkan bunyi yang lanjut, iaitu bunyi yang panjang lah. Ting, ting. Dan juga dia menghasilkan bunyi yang nyaring. Okey. So macam inilah caranya macam mana kita nak mainkan triangle. Okey. Pastikan kamu pegang dan juga ketuk pada bahagian yang betul. Okey. So next kita nak tengok berkenaan dengan alat muzik apa. Ini yang seterusnya, tambourine. Okey, tambourine. Baik, apa yang dimasukkan dengan tambourine ni? Baik, kita tengok penerangan tambourine ni. Terdapat dua jenis tambourine, iaitu tambourine berkulit dan juga tambourine tanpa kulit. Setengah orang dia ada juga sebut tambourine bermuka dan tambourine tidak bermuka. Jadi cikgu senang lagi sebut berkulit dan juga tanpa kulit. Okey, mana-mana pun tak apa kamu nak gunakan. Cumanya pastikan betul, jangan kamu kata tambourine yang berkulit tiba-tiba tak ada kulit pula. Okey, pastikan betul. Okey, tambourine ni juga sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik. Sekarang ni banyak dah tambourine yang diperbuat daripada plastik.
Terdapat ceper-ceper besi kecil. Yang ni yang cikgu kata tadi, yang membezakan loceng dan juga tamborin. Sebab loceng dia terdiri daripada loceng-loceng kecil. Okey, kalau tamborin, di sekeliling tamborin tersebut terdapat ceper-ceper besi kecil. Setiap bahagian tu ada 2 ceper besi. Besi tu macam besi nipis saja. Dia ada bahagian atas dan juga dia ada bahagian bawah. Okey. So setiap bahagian tu ada 2 ceper besi. Terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Okey, pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. Tak kisah kalau kamu boleh pegang dengan tangan kiri pun tak ada masalah. Baik, terdapat 2 cara macam mana kita nak main tamborin ni. Cara yang pertama, kita pegang tamborin dengan tangan kanan ataupun kiri dan kita goyangkan dia saja. Baik, cara yang kedua adalah kita ketuk tepi tamborin, okey, ataupun kulit tamborin tersebut dengan hujung jari tangan kanan ataupun tangan kiri. Baik, ini adalah bentuk tamborin yang cikgu ambil. Ini yang cikgu masukkan dengan ceper-ceper besi ni. Nampak ni? Ceper-ceper besi ni pada setiap bahagian. So dia ada bahagian pemegang dia. Maksudnya bahagian yang tak ada ceper ni, inilah tempat yang kamu akan pegang nanti dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. So kita tengok demonstrasi dengan video. Cikgu tunjuk cara yang pertama dahulu. Okey, ini adalah contoh tamborin yang cikgu ada. Tamborin berkulit, tamborin yang berkulit. So dia ada permukaan kulit di sini. Okey, kamu tengok bentuk dia. So ni adalah bahagian belakang dia. Okey, ini yang dimaksudkan dengan ceper-ceper besi ni. Kamu tengok. Ceper-ceper besi tu. Okey? Dia nipis saja. So kamu tengok pada bahagian bulat ni, ini adalah tempat bahagian kita untuk kita pegang tamborin tersebut. Okey? Okey. Baik, kalau kamu tengok cara cikgu pegang, okey. Cara yang pertama ni, kamu kena pegang dengan cara yang menegak. Kan tadi kita ada bulat untuk bahagian pemegang kan. Kamu boleh masukkan ibu jari kamu ke dalam ataupun macam jari cikgu besar, tak muat nak masuk dalam lubang tu. So cikgu kena pegang di bahagian luar. Tak ada masalah. Sama saja. Okey. So kita akan tengok macam mana cara-cara nak mainkan tamborin dengan cara yang pertama dahulu. Okey. Dia kata tadi cara yang pertama ni just goyang kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan mengikut tempo lagu. So kita tengok cara yang pertama dulu macam mana. Okey. Simple saja cara dia. Okey. Nak mainkan tamborin dengan cara yang pertama ni, hanya menggunakan sebelah sahaja tangan yang kita gunakan. Okey. Baik, kalau kamu tengok tadi ada 2 cara kan. So kita akan tengok cara yang kedua nak mainkan tamborin ni macam mana. Okey. Tamborin yang sama juga cikgu akan gunakan. Okey, bermuka ataupun berkulit. Okey, ada ceper-ceper besi. Baik, yang membezakan cara yang kedua ni adalah cikgu akan menggunakan kedua-dua belah tangan cikgu. So tangan kanan dan juga tangan kiri. So tangan kiri apa fungsi dia? Yang pertama cikgu akan buat sebagai penahan. So cikgu akan ambil tangan kanan, cikgu akan ketuk pada tangan kiri cikgu. Okey, kita tengok macam mana cara yang kedua nak main tamborin ni. Nampak tu? Dia punya kiraan dia. Okey. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. Okey. Maksudnya di sini adalah bukannya sepanjang masa 1 2 3 4. Kamu boleh selang-seli pun tak ada masalah. 1 2 3 4. Detik 1 dan juga detik 3 saja kamu ketukkan pada tangan kiri. Okey. Baik, itu adalah cara yang kedua. Baik, cara yang ketiga ada juga dengan cara macam ni. Kita boleh aplikasikan pada tamborin. Disebabkan dia berkulit, jadi kita boleh ketuk pada kita boleh pukul pada bahagian kulit tersebut. Tetapi kedudukannya agak berbeza sedikit. So kalau tadi cikgu main tamborin dengan cara pertama, cara yang kedua secara menegak. So cara yang ketiga ni cikgu akan mendatarkan tamborin tersebut dan juga cikgu akan menggunakan tangan kiri cikgu untuk pukul permukaan kulit tamborin ini. Baik, kamu boleh tengok contoh dia pada video ni macam mana cara nak mainkan. Okey, kamu tengok. Nampak tu. Okey. Okey, baik, itu adalah cara ketiga macam mana kita nak bermain tamborin. Okey. So apa-apa alat muzik sekalipun, alat perkusi ke alat muzik yang lain sekalipun, kena ingat apabila kita main, kita kena bermain ikut tempo. Bermain ikut tempo. Okey. So
Baik, sekian sahaja penerangan cikgu untuk kali ini, PDPR kelas kita untuk kali ini, PDPR kita. So, cikgu harapkan dengan penerangan cikgu teori berkenaan dengan perkusi ini, kamu faham, kamu boleh hadam dengan baik. Cumanya kita tak boleh lagi nak buat praktikal. Kalau anda kata kalau PKP dah habis, kita boleh cuba buat praktikal di sekolah. Okey, cikgu boleh aplikasikan alat permainan perkusi ni kepada kamu untuk kita mainkan lagu. So insyaAllah kalau panjang umur kita jumpa lagi pada sesi persekolahan kita yang akan datang. So cikgu minta maaf kalau dari segi penerangan cikgu ni ada kekurangan, terkasar bahasa ke ataupun tersalah kata ke, cikgu minta maaf. So nanti bila dah PKP dah okey, PKP dah tamat, nanti kita bolehlah cuba buat praktikal di sekolah. Okey. So sebelum kamu mengakhiri video cikgu, cikgu minta jasa baik untuk kamu semua untuk like video cikgu ini dan juga jangan lupa subscribe channel cikgu. Apa nama channel cikgu kat YouTube ni? Iaitu LJ Studio. Di bawah video ini ada lambang untuk like, jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe untuk kamu dapat lagi video-video yang baru lagi akan datang. Okey. So sekian saja kelas kita pada minggu ini. So kita jumpa pada minggu hadapan dengan topik-topik lagi yang topik-topik yang baru akan datang. So kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih kepada semua. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.